Salam sejahtera dan salam sehati sejiwa. Bersempena Hari Gawai Dayak 2016 yang di Pertuan Negeri Sarawak, Tun Pehin Sri Haji Abdul Taib Mahmud menyeru rakyat Sarawak supaya terus memelihara perpaduan yang telah sekian lama telah terjalin dalam masyarakat pelbagai kaum dan agama di negeri ini. Jelasnya semangat ini boleh diterjemah melalui kebersamaan rakyat dalam setiap perayaan. Menyatakan demikian dalam perutusan sempena Hari Gawai Dayak, Tun Pehin Sri Taib menasihatkan rakyat terutama masyarakat Dayak untuk meraihkan perayaan itu dengan amalan kunjung-mengunjung tanpa mengira bangsa dan latar belakang. Perlulah kita meraih sama-sama Hari Gawai ini sebagai hari perpaduan kita. Hari kita mau bersatu padu sepenuh-penuhnya dengan orang Iban, orang Bidayuh, orang Ulu. Kerana kita ini adalah sebenarnya anak Sarawak yang akan mempunyai masa hadapan yang sama, yang akan dapat mencapai kejayaan dan kemakmuran dalam masa kita bersatu padu mencapai kejayaan. Beliau juga berharap amalan ini dapat menjadi teladan kepada generasi muda untuk terus memperkukuhkan perpaduan. Sarawak dalam Malaysia akan membawa kemakmuran dan kemajuan yang semakin hari semakin tinggi. Dan biarlah kita menjadi orang yang memperjuangkan semua ini sama-sama dengan rakyat Malaysia di negeri-negeri lain. Selamat Hari Gawai. Selamat kita magang bersukaria dan menyedari bahawa semangat gawai itu juga dapat dirasai. Kami orang bukan Iban, bukan orang Bidayuh dan orang Ulu. Sama juga rasa gembira pada masa gawai ini. Sementara itu, Ketua Menteri Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Adnan Satem dalam perutusan Gawai Dayak 2016 sempena sambutan Hari Gawai Dayak memberitahu bahawa usaha merapatkan jurang pembangunan antara bandar dan luar bandar akan terus menjadi agenda kerajaan negeri untuk tempoh 5 tahun akan datang. Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Adnan Satem berkata dalam tempoh berkenaan, kerajaan akan membangunkan lebih banyak infrastruktur bagi meningkatkan perhubungan antara bandar dan luar bandar selain menyediakan kemudahan termasuk bekalan air dan elektrik. I am confident that the newly formed cabinet will be able to make sure that we can deliver our promises of linking up the rural areas and providing more public facilities and amenities to our rural communities. Menyentuh mengenai penurunan kuasa kerajaan persekutuan ke Sarawak, beliau berkata ia mengambil langkah sedikit masa berikutan proses yang agak rumit. Tegasnya kuasa autonomi tersebut akan mempercepatkan pembangunan di negeri ini. Sempena perayaan Gawai, Tan Sri Adnan turut berterima kasih kepada masyarakat Dayak yang turut memberi mandat serta kepercayaan kepada beliau untuk memimpin Sarawak untuk tempoh 5 tahun lagi. Sehubungan itu, beliau memberi jaminan bahawa mereka akan menikmati lebih banyak faedah melalui dasar-dasar yang diperkenalkan. Selamat menyambut Hari Gawai. Selamat menyambut Andu Gawai. Selamat Du Gawai Dayak. Saya mengucapkan selamat Hari Gawai kepada semua masyarakat kaum Dayak di negeri Sarawak. Jadi saya berharap semua Balakitai Dayak selamat Hari Gawai. Gayu Guru Geranyamai, lantang senang kaya raja. Saya dan keluarga dan rakan-rakan yang ada di sini ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Gawai kepada semua warga Sarawak yang berketurunan Dayak. Tidak kira di mana sahaja mereka berada. Ambillah peluang bercuti sempena perayaan ini untuk bersama-sama dengan kaum keluarga di kampung. Selamat menyambut Hari Gawai, Gayu Guru Gerai Nyamai, Lantang Senang, Wan Menua, kelas daripada kami sekeluarga dan juga rakan-rakan dari Parlimen Batang Sadong. Saya mengucapkan selamat Hari Gawai 2016 Gayu Guru Gerai Nyamai, Lantang Senang, Nuan Menua. Terima kasih.
Kerjasama semua pihak amat diperlukan bagi memberi maklumat kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM bagi memastikan golongan memerlukan yang berkelayakan tidak tercicir daripada menerima bantuan. Menteri Muda Kebajikan dan Kesejahteraan Masyarakat Dr. Abdul Rahman Ismail berkata pengemaskinian maklumat akan mempermudahkan JKM mengenal pasti penerima berkelayakan untuk agihan bantuan pada kadar segera. Jelasnya ini sejajar dengan fokus mengurangkan peratusan kadar kemiskinan di negeri ini. Kita mahukan maklumat macam ni yang kita mahukan supaya tidak ada golongan yang berhak untuk dibantu tercicir dan penerima-penerima yang sudah keluar daripada tahap kemiskinan itu kita dapat keluarkan daripada bantuan supaya lebih ramai yang dapat menikmati bantuan kerajaan ini. Ini bantuan saja, dia bukannya sebagai sumber pendapatan. Beliau memberitahu demikian pada lawatannya ke rumah seorang ibu tunggal, Dayang Lial Ju Henry, 33 tahun, yang menyewa rumah di Rancangan Perumahan Rakyat RPR Rangau, Limbang dan menghadapi kesukaran kehidupan mencari nafkah untuk membesar dan menyekolahkan 3 orang anaknya. Sebelum ini, kisah kesusahan hidup Dayang Lia pernah disiarkan dalam akhbar tempatan apabila keadaan rumahnya yang daif dan tidak terurus mendapat respon dari pihak JKM, Badan Bukan Kerajaan, Persatuan Cina dan orang perseorangan yang tampil membantu meringankan kesempitan hidup keluarga itu. Terima kasih banyaklah pada siapa yang membantu macam tu, termasuk pada YB, kawan, sepunya Tokenyo, jiran-jiran semua, reporter-reporter, semua yang terbabit membantu, itulah saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Sebelum ini, pihak JKM melalui program khidmat bantu di rumah telah bergotong royong membersihkan rumah Dayang Lia dan akan terus memantau setiap bulan bagi memastikan keadaan rumah sentiasa diurus dengan baik. Pada majlis, turut disampaikan bantuan bulanan JKM sebanyak RM350 kepada anak Dayang Lia selain sumbangan peribadi daripada Dr. Abdul Rahman. Ahli Dewan Undangan Negeri Bagi Batu Danau Palus Palungumbang berharap kerajaan negeri mempertimbangkan semula permohonan untuk membina jalan pintas sembiling di daerah Limbang sebagai jalan alternatif. Ini bagi menangani masalah kesesakan jalan di bandar itu yang bukan sahaja kritikal ketika musim perayaan tetapi juga pada setiap hujung minggu. Katanya permohonan bagi pembinaan Jalan Pintas Sembiling pernah disuarakan kepada kerajaan negeri dan peruntukan untuk projek tersebut juga telah disenaraikan. Bagaimanapun katanya sehingga kini laluan itu belum dapat dilaksanakan dan sudah masanya satu pendekatan diambil bagi menangani masalah itu yang telah lama membelenggu penduduk dan pengunjung dari Brunei. Harapan kita ialah supaya pihak kerajaan menimbang semula supaya bypass ini akan dilaksanakan. Dia panggil nama dia dulu Sembiling Bypass. Jelasnya apabila dibina nanti, pengguna mempunyai alternatif sama ada menggunakan jalan terus ke pusat bandar atau jalan alternatif tersebut. Beliau ditemui media selepas pelancaran kempen keselamatan jalan raya bersempena perayaan Gawai di Limbang. Dalam pada itu, beliau menasihati orang ramai supaya peka terhadap aspek keselamatan termasuk memeriksa kenderaan sebelum pulang ke kampung. Terdahulu, Majlis Keselamatan Jalan Raya bahagian Limbang mengagihkan 20 topi keledar dan risalah kepada orang ramai. Sebuah pusat latihan Jabatan Sukarelawan Malaysia, Rela Sarawak, akan dibina di Sematan tahun depan. Ketua Pengarah Rela, Datuk Kamariah Muhammad Noah berkata, pembinaan pusat itu berikutan persetujuan kerajaan negeri menyediakan tapak seluas kira-kira 15 hektar baru-baru ini. Jelasnya, ia akan memudahkan anggota rela di negeri ini mengikuti latihan asas tanpa perlu ke pusat latihan di Semenanjung Malaysia yang memerlukan kos pengangkutan yang tinggi. Beliau memberitahu demikian pada malam penghargaan Rela Sarawak di Bintulu. Dan ini membolehkan Rela Sarawak untuk membina sebuah pusat latihan. Kerana dengan jumlah ahli rela yang begitu ramai di Sarawak, 342,000, Rela Sarawak tak mempunyai pusat latihan sekarang. Tetapi dengan pemberian tanah tu, saya percaya semua anggota Rela Sarawak akan rasa berbangga kerana mempunyai pusat latihan sendiri
yang diorang boleh manfaatkan untuk full kursus asas kan, dan kursus pengenalan. Dan lebih banyak lagi anggota Rela Sarawak akan diberi latihan dan akan mempunyai berbagai kepakaran. Sementara itu, Datuk Kamariah dalam ucapannya menzahirkan penghargaan terhadap komitmen anggota dan pegawai rela yang telah melaksanakan tugas dengan baik pada Pilihan Raya Umum DUN Sarawak ke-11. Konsep kesederhanaan perlu dipraktikkan terutama dalam negara yang mempunyai rakyat pelbagai kaum, agama dan fahaman politik. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Nancy Shukri berkata ini terbukti dengan kejayaan Pilihan Raya Umum PRU Dewan Undangan Negeri Sarawak ke-11 yang lalu apabila menyaksikan ia berlangsung dengan aman berikutan wujudnya prinsip kesederhanaan ini. Malah tiada kempen yang melampaui batas, maki hamun serta melabel-labelkan pemimpin dikesan pada PRU itu kerana setiap masalah diselesaikan berdasarkan konsep kesederhanaan. Hajah Nancy berkata demikian dalam kenyataan medianya pada majlis penutupan Forum Perdana dan Festival Nasyid di Simunjan. Beliau yang juga ahli Parlimen Batang Sadong turut memaklumkan lebih RM589,000 dibelanjakan untuk program pembangunan komuniti dan RM76,000 bagi program pendidikan dan modal insan. Selain itu, program-program termasuk sukan, kebudayaan, rekreasi dan kesukarelaan turut diberi perhatian yang membabitkan perbelanjaan sejumlah RM16,500. Seramai 14 orang anggota dan pegawai tentera menyertai tilawah Al-Quran peringkat 1 Division di Dewan Raskom Kem Batu 10 Sibu kemarin. Tilawah itu dibahagikan kepada 5 kategori iaitu kategori pegawai, kari, karya serta kategori kari saudara Islam dan karya saudara Islam. Kategori pegawai dimenangi Kapten Muhammad Amir Muhammad Zainul dari Formasi 9 Brigade. Kategori kari pula dimenangi oleh Sarjan Azmi Ismail, manakala johan kategori kari saudara Islam disandang oleh Sarjan Muhammad Ali Abdullah. Bagi kategori karya, Korporal Rafidah Mazuki dari Formasi 9 Brigade diumumkan sebagai johan, manakala Nurul Atikah Izzati Abdullah muncul johan bagi kategori karya saudara Islam. Hadir bagi menyempurnakan majlis penutupan tilawah Al-Quran itu, Panglima 1 Division Major Jeneral Dato' Steven Munal dan isterinya Datin Jacqueline Paris. Turut hadir Panglima 9 Brigade Brigadier Jeneral Abdul Rahim Sebli dan Panglima 31 Brigade Infanteri Brigadier Jeneral Jamaluddin Jabi. Seterusnya kita beralih ke segmen agenda hari ini. Antara liputan acara dalam agenda hari ini, Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Adnan Satem akan menghadiri Majlis Rumah Terbuka Hari Gawai Dayak 2016. Timbalan Ketua Menteri Sarawak merangkap Menteri Pemodenan Pertanian dan Menteri Ekonomi Luar Bandar Datuk Amar Douglas Ugambas di Taman BDC Stampin, Kuching pada pukul 11.45 pagi. Sementara itu, Menteri Pelancongan dan Kebudayaan Datuk Seri Mohamed Nazri Abdul Aziz akan menghadiri ngabang gawai dan makan malam di Homestay Anah Rais Padawan Kuching pada pukul 7.30 malam. Manakala Menteri Kebajikan Wanita dan Kesejahteraan Masyarakat Datuk Fatimah Abdullah akan menghadiri ngabang gawai 2016 di Sekolah Integriti Puncak Borneo pada pukul 9.30 pagi sebelum mengadakan lawatan ke Banduan Wanita Puncak Borneo Kuching. Demikian antara liputan acara dalam agenda hari ini bersempena Hari Gawai Dayak. Dengan kesempatan ini, saya mewakili semua warga penerbitan dan teknikal Sarawak semasa pada pagi ini ingin mengucapkan selamat Hari Gawai Dayak 2016 kepada seluruh masyarakat Dayak yang meraikannya, tidak kira di mana-mana sahaja anda berada. Gayu guru geranya mai, lantang senang celap lindap nguan benua, bertuah berlimpah diatuk sampai ke belamaya. Baiklah, untuk berita seterusnya kembali ke Angkasa Puri bersama Dilaila. Silakan.